Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Setelah Anwar Ibrahim mencabar Perikatan Nasional untuk mengemukakan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri, yaitu beliau sendiri di Parlimen, akhirnya Perikatan Nasional tampil memberikan reaksi dan komen. Ini komen pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional selepas disarankan oleh Anwar dan juga salah seorang daripada pemimpin dalam Pakatan Harapan, itu ahli Parlimen Pasir Gudang, yang menyatakan mencadangkan supaya Perikatan Nasional segera mengusulkan undi tidak percaya. Akhirnya ini keputusan mereka. Kata pemimpin PN, mereka mendakwa tiada jaminan usul tidak percaya Anwar diterima. Ahmad Fadli Sari mendakwa beberapa usul pembangkang sebelum ini ditolak mentah-mentah oleh Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Seorang pemimpin Perikatan Nasional PN mendakwa tiada jaminan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan diterima Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Mengulas cabaran pembangkang berbuat demikian bagi menguji keabsahan Anwar pada sidang Dewan Rakyat bermula 26 Februari ini, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari berkata, ini kerana sebelum ini beberapa usul telah ditolak mentah-mentah. Sehubungan itu, Dewan Rakyat menolak usul pembangkang untuk berhubung keputusan melepas tanpa membebaskan DNNA Zahid Hamidi dan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja secara bersasar. Tiada jaminan bahawa usul tidak percaya akan diterima untuk dibahas dan diundi, kata Fadli juga, yang merupakan ahli Parlimen Pasir Mas. Namun netizen kata, kenapa tidak cuba? Lebih baik cuba dulu. Sudah cuba baru tahu, kata mereka. Ini belum cuba dah pun menyerah kala awal. Usul tidak percaya bukan satu-satunya kaedah menukar kerajaan, malah tidak pernah berlaku di negara ini, kata beliau. Semalam Anwar dilaporkan media berkata, pembangkang tiada kekuatan menjatuhkan kerajaan, termasuk membawa usul tidak percaya terhadapnya sebagai Perdana Menteri di Parlimen. Menurut Anwar, kerajaan pimpinannya sudah memberi peluang kepada Perikatan Nasional berbuat demikian sejak setahun lalu, namun tiada sebarang tindakan dibuat. Kemarin, ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menggesa pembangkang segera mengemukakan usul tidak percaya terhadap Anwar sebelum Dewan Rakyat bermula bersidang pada 26 Februari ini. Jika serius mahu menguji keabsahan yang didakwa tiada majoriti 112 sokongan merujuk kepada dakwaan langkah Dubai. Sebelum ini, media melaporkan wujud langkah Dubai. Perbincangan didakwa berlangsung di Emirat Arab Bersatu antara pemimpin pembangkang dan wakil rakyat kerajaan tertentu bertujuan menjatuhkan pentadbiran Anwar. Penganalisis politik Nur Nirwandi Mat Nurdin pula berpendangan kerajaan dan pembangkang perlu menoktahkan isu ini dengan segera kerana rakyat mahu kebajikan mereka dijaga selain ekonomi negara terus kukuh. Jangan sampai jadi retorik politik hingga masyarakat hilang kepercayaan pada sistem politik negara, katanya. Sementara itu, Kartini Abo dari Universiti Kebangsaan Malaysia pula menyifatkan politik tarik tali yang berlaku susulan dakwaan langkah Dubai tidak sihat untuk negara dan perlu dihentikan. Soal cabar-mencabar mengenai akuan berkanun, SD ini perlu ada suatu proses dan ketelusan sebagai jaminan good governance, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Benarkah apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim bahawa Perikatan Nasional tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk mengemukakan usul undi percaya? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Akhirnya, Daim sendiri buat pengakuan paling mengejutkan Malaysia. Tidak tahan lagi dengan serangan demi serangan berkaitan dengan isu dan siasatan membabitkan dakwaan rasuah kepada Daim Zainuddin, dan baru-baru ini SPRM juga telah memanggil
dan merakam keterangan daripada keluarga Daim termasuk istri dan anak-anaknya. Akhirnya Daim tampil sendiri membuat pengakuan yang paling ditunggu-tunggu rakyat Malaysia. Daim mengakui bahwa beliau mempunyai nilai aset berjumlah lebih 50 bilion jika kekal dalam perniagaan. Wah, makna kata, kalau Daim terus kekal dalam perniagaan, katanya, dia akan ada 50 bilion. 50 bilion agak-agak boleh masuk ke orang top 10 terkaya di Malaysia. Saudara-saudara sekalian, pengakuan ini amat mengejutkan kita semua. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin berkata, beliau merupakan ahli perniagaan yang berjaya dengan memiliki aset-aset dan hartanah melalui aktiviti perniagaan yang sah sebelum terlibat dalam kancah politik. Daim atau nama sebenarnya Sheikh Abdul Daim Zainuddin berkata, jika beliau kekal dalam perniagaan dan tidak melakukan apa-apa untuk mengembangkan asetnya secara aktif, nilai pegangan saham cairnya miliknya sahaja akan bernilai lebih 50 bilion ringgit. Sebelum menyertai politik dan memegang jawatan awam, saya merupakan seorang ahli perniagaan yang agak berjaya dan kaya. Keputusan saya menyertai kerajaan dan berkhidmat kepada negara mendatangkan kerugian keuangan yang besar kepada diri saya dan keluarga saya, kata beliau. Ini pengakuan beliau yang paling menyayat hati, simpati kita dan juga mengejutkan. Apabila Daim kata, apabila beliau menyertai perkhidmatan kepada negara, ianya telah pun mendatangkan kerugian keuangan yang besar kepada dirinya dan keluarganya. Katanya menerusi afidavit sokongan yang difailkan pada 10 Januari lepas. Afidavit sokongan itu difailkan bersama permohonan Daim dan ahli keluarganya bagi mendapatkan kebenaran semakan kehakiman untuk mencabar siasatan yang dijalankan terhadap mereka oleh SPRM. Menurut Daim lagi, pada atau sekitar 1969, beliau mencaburi bidang perniagaan yang diasaskan bersama rakan kongsi lain, yaitu sebuah syarikat pembangunan tanah dikenali sebagai Syarikat Maluri Sdn Berhad. Katanya, syarikat itu yaitu Maluri bertanggung jawab membangunkan perbandaran yang dikenali sebagai Taman Maluri dan Taman Bukit Maluri di Kuala Lumpur. Dengan penilaian hari ini bernilai lebih daripada 26 bilion ringgit. Saya juga merupakan pemilik Malaysian Friends Bank dan kemudian UMBC kini RHB. Saya juga mempunyai kawalan serta kepentingan dalam banyak syarikat induk seperti SIM UEP, SIM Derby sekarang, Guthrie TV3, Maybank, Consplan, Cold Storage dan Nestle Malaysia. Sebanyak 10% kepentingan saya dalam Nestle Malaysia hari ini bernilai kira-kira 3 bilion, katanya menerusi afidavit itu. Pada 10 Januari, Daim 85 tahun dan istrinya Toh Puan Naimah Abdul Khalid 66 serta 4 anak mereka iaitu Asnida 62, Muhammad Wira Adani 45, Muhammad Amir Zainuddin 28 dan Muhammad Amin Zainuddin 25 serta Ilham Towers dan Berhad selaku pemohon memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman dengan menamakan SPRM dan pendakwa raya selaku responden pertama hingga kedua. Dalam permohonan itu, pemohon berkata pada 30 Disember 2023, SPRM mengeluarkan kenyataan bahawa siasatan terhadap Daim telah dibuka berdasarkan maklumat daripada Pandora Papers. Menurut Daim, Pandora Papers adalah fail sulit yang tersebar pada tahun 2021 yang mendedahkan nama pemilik syarikat luar pesisir aset dan akaun bank di luar negara yang di luar bidang kuasa Malaysia. Namun beliau mendakwa fail terbabit tidak menyatakan sebarang kesalahan dilakukan olehnya dan keluarganya. Oleh itu, mereka antara lainnya memohon satu perintah, antaranya supaya SPRM dan pegawainya
membatalkan semua penyiasatan yang dimulakan terhadap mereka sejak Februari 2023 sehingga kini dan membatalkan semua notis yang dikeluarkan oleh SPRM. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini. Ada yang mengatakan bahwa kalau boleh guna banyaknya duit, kata mereka. 50 bilion itu sangat-sangat banyak, kata seorang netizen. Jika saya invest 10 juta, I lebih hebat dari Elon Musk, kata beliau. Ada seorang lagi kata, Dr. M selalu kata Melayu miskin dan tahu berniaga. Itu Dr. M kata I love CCP. Banyak kali dululah sampai ada Tun Mahathir kata Melayu mudah lupa. Masih ingat lagi? Saudara-saudara sekalian, itulah pengakuan daripada Daim Zainuddin berkaitan isu siasatan SPRM terhadap dirinya. Apabila akhirnya dia mengakui bahwa aset saya bernilai lebih 50 bilion ringgit jika kekal dalam perniagaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.